Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini kita sekali lagi dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita, insya-Allah. Bagi pelajaran hari ini, kita sama-sama akan melihat, mendengar dan membaca surah Al-Maidah dari ayat 24 hingga ayat 31. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh cepat-cepat ambil Al-Quran dan buka ke halaman 112. Dan bagi teman-teman yang tak ada Al-Quran juga, jangan bimbang, jangan risau, sekejap lagi ayat-ayatnya akan kami bawakan ke layar masing-masing. So far macam mana? Alhamdulillah, diharapkan semua sahabat-sahabat berada dalam sihat sejahtera. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi menyemarakkan lagi pengajian kita dan kita nak menanamkan satu pemikiran yang positif ke dalam diri kita, saya nak mengajak teman-teman, boleh tak saya dapatkan seorang sekali yang bersama dengan saya ini komen senangnya ataupun mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran? Kerana apa? Kerana kita nak tanamkan satu fikiran yang positif. Kerana kalau kita duk fikir payah, duk fikir susah, dianya akan menjadi payah dan susah. Tetapi kalau kita fikir senang-senang, insya-Allah seluruhannya akan menjadi senang dan mudah. Dah,
Kalau dah komen, saya nak ajak satu lagi sahabat teman, kita tekan button share dulu. Kita panjang-panjangkan dan kita semarakkan supaya lebih ramai lagi muslimin dan muslimat, ahli keluarga kita terutamanya dan kawan-kawan rapat kita dapat mempelajari sesuatu. Jadi jom kita tekan button share dahulu sebelum kita mulakan pelajaran. Baik, sekarang ini saya nak ajak teman-teman sebelum kita mulakan bacaan, kita lihat dahulu bacaan isti'azah. Jadi jangan lupa, selalu saya ingatkan Hamzah dan Ain ini berikan perbezaan yang jelas. Kerana ramai yang di sini dia dengar seakan-akan sama. A'u ataupun a'u. Yang betulnya, yang pertama a, yang keduanya u. Dibacakan u itu dengan dua harakat. A'udhu, dhu di hujung lidah. Bila lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Himinasyaitan, dua harakat. Nirrajim. Last sekali barulah tutup mulut, menyempurnakan huruf mim dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jelas? Jom sama-sama kita lihat ayat 24. Baik, sebelum itu boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart insya-Allah ya. Qalu, qa dua harakat dan lu juga dua harakat. Ya Musa, ya dua harakat, mu juga dua harakat. Sa dibaca 4 atau 5 harakat. Inna, dengungkan di situ wajibul gunnah. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya poin-poin yang saya sampaikan ini. Wajibul gunnah. Apa maksudnya? Wajib dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Jangan baca inna, salah. Yang betulnya inna lan. Di sini nun mati bertemu nun, hukumnya idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung 2 harakat. Lan nad, baru masuk nad. Jangan baca inna lan nad. Tak betul. Yang betulnya inna lan nad. Dan dal diberikan lantunan kerana di sini huruf qalqalah sughra. Huruf qalqalah ada 5 semuanya, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Jadi bila ada salah satu daripada huruf 5 tersebut yang bertanda mati asli, sukun asli, jangan lupa berikan lantunan. Nadkhulaha 4 atau 5 harakat. Abadam, di sini tanwin bertemu mim. Asalnya dal tanwin di atas bunyi dan. Tetapi bila datang mim masuk beserta dengung, maksudnya kita terus masuk ke dalam mim. Dam 2 harakat. Madamu fiha, ma 2 harakat, da 2 harakat, mu 2 harakat, fi 2 harakat, ha juga 2 harakat. Jadi sahabat-sahabat jangan langgar, disiplin di situ. Fal, kemudian zal di hujung lidah. Fadhhab, dan diberikan lantunan huruf ba, seperti dal juga. Hab, jangan baca fadhhab, tak betul. Dia kena hab, ada lantunan. Di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki jangan jelaskan, jangan baca an. Kalau kita baca an itu bunyi izhar, bunyi yang jelas. Di sini kena disamarkan. Jadi fahami maksud ikhfa ialah samarkan ataupun disembunyikan bunyi nun di antara bunyi ta. Kadar panjang 2 harakat. Bunyinya jadi sahabat-sahabat ya, waktu saya memberikan penerangan ini dengar betul-betul dan cuba ikut. Cuba ikut bacalah. Jangan hanya dengar saja ya. Anta wa rabbuka faqatila. Qa 2 harakat dan la dia baca 4 atau 5 harakat. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nahahuna 2 harakat na, 2 harakat ha, hu 1 harakat, na 2 harakat. Qa'idun, qa 2 harakat dan dun itu ma'ari li sukun diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Cuba kita dengarkan sahabat-sahabat ya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Jadi begitulah sahabat-sahabat yang mana yang tak sampai nafas. Kalau sahabat-sahabat sampai nafas ke sini, silakan teruskan ya. Bagi yang tak sampai nafas, sekurang-kurangnya mereka tahu di mana nak waqaf dan bagaimana untuk ibtidak balik. Jadi kerana yang dalam ramai-ramai ini biasalah ya, kita tahu ada yang mungkin berkemampuan, ada yang tidak berkemampuan. Sekurang-kurangnya saya mengambil jalan tengah dapat membantu kesemuanya ataupun keseluruhannya sahabat-sahabat yang mengikuti kelas perkongsian yang saya berikan ini. Jadi insya-Allah kalau sahabat-sahabat yang baru bersama kita khususnya merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan share ya? Kita minta sahabat-sahabat tekan button share dan berikan saya thumbs up insya-Allah. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Qala rabbi inni. Jadi di sini dengungkan wajibul gunnah. Senang sangat nak ingat wajibul gunnah ini. Apa dia? Mungkin ada yang nak tolong tulis. Jumpa nun sabdu, jumpa mim sabdu, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Innila, ni dibaca 2 harakat dan la dibaca 4 atau 5 harakat. Amliku illa izhar syafawi. Izhar syafawi juga senang sangat nak ingat. Kenapa? Dia ada tanda mati. Yang mim yang ada tanda mati jangan dipanjangkan, sempurnakan saja mim mati terus masuk liku illa 2 harakat. Illa bukan il. Jangan baca illa tapi bacalah dengan illa. Nafsi wa akhi. Dan diwaqafkan dengan 2 harakat. Kalau kita pilih untuk waqaf, kalau kita pilih untuk wasal juga sama. Wa akhi fafruq. Kerana di sini waqaf sili. Nampak tak? Sad lam ya ini afdal dilanjutkan, diteruskan. Tapi kalau teman-teman tak sampai nafas, boleh berhenti di situ dan terus ibtidak pada fafruq. Baik, di sini qaf ada pantulan, tetapi berbeza dengan huruf ba dan huruf dal tadi. Lihat ya, pada di sini, pada ayat ini kita baca dengan pepeskan nand. Lihat mulut saya. Nand. Maka kalau di sini have. Tetapi berbeza di sini kita bulatkan fafruq. Saya tak pepeskan. Kalau saya pepeskan jadi fafruq. Itu tak betul. Dia betulnya ruq gitu ya. Bainana. Bay bukan bay tapi bay. Bainana 2 harakat. Wa bainal nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati, berbeza dengan alif lam syamsiah. Jadi dijelaskan bunyi lam. Wa bainal munculkan mulut. Qaumil, mim baris bawah bertemu lam bunyi mil, bukan mil tetapi mil. Jangan baca qaumil tapi qaumil. Qaumil fasiqin. Dan sekali lagi di sini ma'aril sukun diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat dan nun itu diberikan tanda mati mendatang. Walaupun di sini nun itu berbaris atas. Baik, ada yang tanya ustaz, jadi apa fungsi nun baris atas ini? Dia hanya berfungsi kalau kita baca wasal, kalau kita sambung. Contohnya qaumil fasiqina qala fa inna qad. Kalau nak sambung baru dia ada dibacakan baris. Kalau kita waqaf dia terus fasiqin. Baik, coba kita dengarkan ayatnya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Baik, begitulah. So far macam mana? Okey? Kalau okey boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Dan jangan lupa sekali lagi yang baru bersama kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan insya-Allah, dan kita tekan button share. Kita teruskan ayat yang seterusnya.
Qala fa innaha. Baru masuk naha. Jangan baca qala fa innaha. Itu tak sempurna wajibul gunnahnya. Di sini kena dengung 2 harakat. Qala fa innaha. Ha besar. Ha pedas pula. Ha pedas makhrajnya di sini. Ya. Beza ya. Saya nak tunjukkan di sini. Ha yang ini. Ha makhrajnya di sini. Manakala ha ini, ha yang simpul ini, makhrajnya di bahagian bawah ini, pangkal kerongkong ini. Jadi beza tempat keluarnya. Qala fa innaha muharramatun. Tun izhar halqi. Baik, sahabat-sahabat ya, bagi hukum izhar halqi, bagi baris tanwin dhammatain, baris 2 di hadapan, dia tulis macam nombor 69 begitu. Berbeza dengan ikhfa ataupun idgham bi gunnah, dia tulis macam 99. Jadi itu antara perkara-perkara yang sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Bila jumpa tanda begini, jangan dipanjangkan. Muharramatun alaihim arba'ina sanah. Baik, mungkin ada yang tanya, Ustaz, ni apa pula ni tanda 3 titik di atas ni? Ada 2 tempat, di sini dan di sini. Namanya, mungkin ada yang nak tolong tulis, waqaf ta'annuq. Waqaf ta'annuq. Apa artinya? Di sini kita berhenti salah satu. Cara bacaannya, kalau kita pilih untuk berhenti di sini, nanti pada ayat ini, contohnya ayat ini, kita terus sambung. Saya akan baca dalam kedua keadaan. Nanti saya waqaf di sini, dan saya ambil daripada sini dan terus. Cara yang kedua, saya akan waqaf di sini dan saya terus. Cuba dengarkan dahulu. Sekejap lagi kita sambung ayat yang lain. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Baik. Jadi yang mana betul? Dua-dua betul. Nak berhenti di sini boleh, nak berhenti di sini boleh. Yang salahnya apa? Jangan tak berhenti langsung, ataupun jangan berhenti kedua-dua. Kita berhenti di sini pun kita berhenti. Itu tak betul. Baik, di sini kalau wasal tadi jadi sanatai. Sebab tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung 2 harakat. Ya. Kemudian terus ibtida. Fala ta'sa'alal qawmil fasiqin. Fala hamzah itu ada tanda mati. Sa'alal lam dari atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamar ya. Qaw muncungkan mil fasiqin. Baik, diharapkan penyelesaian saya ini tidak terlalu laju lah ya. Diharapkan sahabat-sahabat dapat ikut apa yang saya cuba sampaikan. Cuba kita dengarkan ayat ini sekali lagi. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bila waqaf, pastikan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. So far, okey? Macam mana? Boleh belajar sesuatu ke tak? Kalau boleh belajar, minta komen. Mudahnya mengaji Al-Quran. Jadi kita nak tanamkan, kita nak instilkan perasaan ataupun fikiran yang positif dalam pemikiran kita. Mudah. InsyaAllah saya doakan semua teman-teman dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Bunyi angin dia tu. Ta. Watlu alaihim. Idhar syafawi. Alaihim. Jangan baca alaihim. Him itu bunyi kemelayuan. Kita nak cari bunyi lahjah kearaban. Him. Begitu.
Jangan him. Beza. Him dengan him. Yang betulnya him. Dan di sini izhar syafawi. Sempurnakan saja bunyi mim mati. Terus masuk. Naba'amb. Naba'amb. Ada lantunan di sini. Alif, hamzah wasal di sini nampak tak? Ada alif yang kepala sod ini. Dia tidak ada fungsi bacaannya. Dia hanya ada pada tulisan. Jadi hamzah baris atas. Terus naik di atas ba yang bertanda mati. Diberikan pantulan. Naba'abnai adama bil a. Dua harakat. Dama bil. Bil. Bukan bil. Tetapi bil haq. Ha pedas di sini. Haqqif iz. Haqqi iz. Zal. Di hujung lidah. Farhan. Di hujung lidah. Sahabat-sahabat. Za. Zi. Zu. Iz. Itu. Ya? Jadi. Bil haq. إذ قربا dua harakat ba qarraba qurbana di sini ikhfa hakiki disamarkan dua harakat asalnya qurbanan bunyi nun tanwin di atas bunyi nan tapi bila datang fa jadi dua harakat fatuqbila min masuk saja min, jangan panjang. Siapa panjang kena rotan. Min ahadihima. Ha pedas di sini. Ni ha simpul, ha besar. Ha pedas saya bagi tahu makhraj di tengah kerongkong. Ha besar makhraj di bawah kerongkong. Di pangkal kerongkong ni. Jadi kita baca ahadihima walam. Ma dua harakat. Terus masuk. Walam izhar syafawi. Bunyi saja lam. Terus masuk. Yutaqabbal minal dua harakat. Khariqa la'aqtulan. Lan. Dengungkan dua harakat. Di situ wajib ul-gunnah. Lannak. Dan kalau pilih untuk waqaf, sahabat-sahabat, kaf itu diberikan tanda mati mendatang. Dan diberikan bunyi hamas, bunyi angin itu. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di situ. Baik, sebelum kita nak melihat itu, saya nak ajak sahabat-sahabat lihat dahulu huruf hamzah ini. Nampak tak alif lam ini? Lam ini dia hamzah dia sebelum alif. Jadi kena baca dua harakat. Berbeza dengan ini. Nampak tak hamzahnya di atas alif? Beza cara tulisannya. Jadi yang hamzah yang datang antara lam dan alif, iaitu sebelum alif dibaca dua harakat. Yang mana hamzah duduk atas alif, jangan dipanjangkan. Ya. Baik, kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak. Qala innama. Dengung dua harakat. Nama. Dua harakat. Yataqabbalullah. Lafz jalalah dibaca tebal dua harakat. Yataqabbalullahu minal muttaqin. Qin, bukan kin. Ramai huruf qaf orang tertukar dengan huruf kaf. Jadi hati-hati ya. Qaf dipangkal lidah kita. Kalau boleh saya tunjukkan. Qaf dipangkal kerongkong lidah ini. Manakala kaf di depan sedikit. Jadi itu beza dia. Sahabat-sahabat ya. Jadi kena baca muttaqin, bukan muttaqin. Ramai orang silap lagi. Contohnya dia baca ihdinas siratal mustaqim. Sepatutnya ihdinas siratal mustaqim. Qim di sini qin gitu ya. Dengan 2, 4 atau 6 harakat ma'aril sukun di akhir ini. Kita dengarkan ayatnya. Watlu 'alaihim نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. Baik, saya waqaf di sini bagi membantu mungkin ada teman-teman yang tidak sampai nafas sehingga akhir dan terus ibtidak balik pada fatuqbila. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Barulah berhenti.
Okey? So far macam mana? Okey ke okey? Kalau okey, jangan lupa berikan heart. Boleh tak saya dapatkan heart? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Yang belum lagi tekan button share, saya merayu dan mengajak teman-teman, jom kita tekan button share dulu. Tak kena bayar, insyaAllah tekan button share saja. Baik, kita teruskan pelajaran ayat yang seterusnya. Baik, di sini hukum iqlab. Di sini hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Yakni kita menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya hamzah baris bawah bertemu nun bunyi in. La in. Tapi bila datang ba, ditukarkan bunyi nun tu kepada bunyi mim, tetapi bibir itu sahabat-sahabat jangan dengungkan. Jangan tutup terlalu rapat. Kalau terlalu rapat dia jadi macam idgham jadi la im, itu tak mau. Dia begini saja. Sahabat-sahabat, bibir atas dengan bawah itu, lihat bibir saya, la sekadar bersentuhan saja ataupun biarkan renggang sedikit. Kalau letak sekeping kertas tu boleh masuk. La gitu. Jangan kemam mulut. La im itu tak betul. Ataupun la itu juga tak betul. Yang betulnya la dua harakat jangan tinggal. Basatta ilai, di sini terus naik. Jangan berikan pantulan ta itu. La in basatta ilayya ya dua kali ya daka litaqa. Di sini diberikan lantunan. Ada huruf qalqalah di situ. Dan bulatkan. Litaqtulani ma. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ana biba. Nah, ini dibacakan satu harakat saja. Walaupun sahabat-sahabat nampak tak ada alif ini. Alif ini bukan huruf mad, ini huruf zaidah saja. Huruf lebihan yang ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan pula kita baca ma ana biba. Salah. Dia kena baca ana biba siti di sini idgham bi gunnah. Asalnya ta tanwin di bawah bunyi tin, tapi bila datang ya masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Siti dia ilaika liaq, pantulan liaq, bulatkan mulut, liaqtulak, dan lak kaf itu diberikan mati mendatang dan terus dengungkan 2 harakat. Ni 4 atau 5 harakat. Akhafullah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Rabbal alamin. Jelaskan bunyi ain. Lamin, dan diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jadi cuba kita dengarkan ayatnya dahulu. Sekejap lagi kita baca balik semua daripada ayat 24 hingga 31. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi barulah berhenti. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. So far macam mana boleh? Siapa nak minum air dulu. Siapa nak betulkan kedudukan. Kita belajar sambil santai-santai lah ya. Jangan tension, tenang-tenang ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, kita belajar sambil tenang-tenang ya. InsyaAllah supaya ilmu tu senang masuk. So far macam mana? Boleh tak saya dapatkan sedikit respon? Sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu ke tidak? Boleh tak saya dapatkan? Kalau boleh belajar part mana yang paling berkesan? Kalau boleh saya tahu. Supaya nanti kita dapat lihatlah, mungkin ada tempat-tempat yang perlu kita berikan penekanan dan sebagainya. Boleh tak saya dapatkan sedikit komen, ulasan daripada teman-teman? Kita teruskan lihat ayat seterusnya. Sebelum itu saya nak mengajak sekali lagi yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share. Kita teruskan ayat ini. Inni, sama juga macam tadi. Inni,
in itu dibacakan dengan dengung 2 harakat dan ni 4 atau 5 harakat. Uridu ikhfa hakiki di sini disamarkan di antara nun dan ta. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Antabu dibaca 4 atau 5 harakat. Abi is sa di hujung lidah. Jadi sa sama seperti zal tadi, sa, si, su. As, is, us. Cuma lidahnya dikeluarkan sedikit panjang saja. Jadi jangan tak keluar. Kalau kita baca wa is jadi huruf sin. Ini kena baca wa ismika fatakuna min idhar alqi. Bunyi saja min, jangan panjang, terus masuk. Jangan baca as ya, jadi bukan huruf sin ni. Ni huruf sad. Ha pedas. Ha bin, dengungkan di sini bin 2 harakat. Dan kemudiannya waqaf, kalau nak waqaf nar dengan 2, 4 atau 6 harakat, tetapi ra-nya dibaca tebal. Ramai yang buat silap di sini, dia baca ashabin nar. Yang betulnya nar. Cuba ikut, jangan dengar saja, jadi ikut baca sekali. Di sini jumpa jim kecil, boleh waqaf, boleh wasal. Siapa nak wasal kena baca ashabin nari riwaza. Kalau nak wasal, kalau nak waqaf jadi nar, dan kemudian ibtidak pada waza di ujung lidah. Za wazalika jaza. Beza za dengan za. Nampak tak? Ini huruf zal, ini huruf zai. Wadzalika jazaa'ul. Dha juga di hujung lidah. Hujung lidah tu. Dha. Udh-dhalimin. Cuba kita dengarkan ayat ini. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'udh dhalimin. Barulah berhenti. Okey. Kalau okey, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan heart, insya-Allah. Dan terima kasih ya sahabat-sahabat yang bersama dengan saya. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, dapat mengambil sesuatu lah perkongsian ini. Mungkin banyak yang saya bagi tahu sebab banyak hukum-hukum yang terlibat di dalam perkongsian kita ini. Tapi sekurang-kurangnya sahabat dapat ikuti satu pelajaran setiap kali kita buat perkongsian pun cukup mengembirakan bagi saya. Jadi insya-Allah untuk memberikan lebih lagi manfaat kepada muslimin dan muslimat di luar sana, saya nak ajak sekali lagi teman-teman, jom kita tag pasangan kita dan ahli keluarga kita insya-Allah, dan juga teman-teman kita. Kita lihat ayat yang seterusnya. Sekejap lagi kalau teman-teman nak belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. Kita akan bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid untuk kita belajar balik daripada asas makhraj huruf dan hukum-hukumnya. Kita lihat ayat ini. Fatawa'at, ada bunyi angin pada huruf ta. Fatawa'at lahu nafsuhu qat. Sekali lagi, huruf ta, ada bunyi anginnya, bunyi hamas. Qatla akhihi faqatalahu. Hi faqatala. Semuanya satu harakat. Jadi kena hati-hati. Dari segi tempo harakatnya, jangan ada terpanjang dan pendek. Qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha. Habdas. Baha minal khasirin. Dan rin itu diwakafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan ayatnya. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Baik, kemudian barulah masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. فَبَعَثَ اللَّهُ di ujung lidah. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا
Faba'athallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ghurabai. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya ghuraban, tapi bila datang ya terus masuk beserta dengung 2 harakat. Ghurabai. Ada lantunan. Di sini qalqalah hasufil. Hasufil. Fil bukan fil. Jangan baca fil. Siapa baca fil F-A-I-L gagal. Memang gagal. Di sini kena baca fil. Bukan fil ya. Fil ar dan ra di sini dibaca tebal. Dhiliyuriyahu. Dhi makhrajnya di tepi lidah. Tepi lidah. Kalau boleh saya tunjukkan di sini. Dot tepi lidah kanan ataupun ke kiri. Bawakan ke kanan ataupun ke kiri. Fil ardi liyuriyahu. Hu dibaca 2 harakat. Kai bukan kai tapi kai. Kaifa yuwari. Ri dibaca nipis di sini 2 harakat. Sau muncungkan mulut. Sau'ata akhi. Kalau waqaf ha ni diberikan tanda mati mendatang, diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jadi kemudian ada jim kecil di atas ini. Kalau sahabat-sahabat waqaf boleh terus iftidak. Qala ya wailata. Dibacakan ya 2 harakat. Wailata 4 atau 5 harakat. A'ajaz. Sini hati-hati. Hamzah dengan ain duduk dekat-dekat. Kena hati-hati ya. Jangan baca a'ajaz ataupun a'ajaz. Dua-dua salah. Yang betulnya a'ajaz. Sekali lagi dengar dan ikut. A'ajaztu an aku. An izhar halqi. Sempurna saja bunyi an. Jangan panjang terus masuk. Aku namis. Ujung lidah. Namisla hadza. Di sini zal bari atas terus naik di atas lam. Hadzal ghura 2 harakat. Bifa'uwa. Dia selalunya bila huruf berakhir dengan 1 harakat ni sahabat-sahabat kena lebih sensitif ya. Jangan lambat masuk. Kalau lambat masuk jadi ghura bifa'uwa. Jadi bi itu kedengaran 2 harakat. Jadi kena baca ghurabi fa'uwariya saw'ata akhi. Di sini saw muncungkan mulut. Fa'uwariya saw'ata akhi. Dan kemudian ada waqaf sili. Siapa nak lanjutkan teruskan. Siapa yang tak sampai nafas boleh berhenti di sini dan terus ibtidak. Di sini sad Fa'asbaha. Ha pedas. Baha minan. Dengungkan di sini 2 harakat. Wajibul gunnah. Nadimin. Dan diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Ma'ari li sukun di situ. Jom kita dengarkan ayat ini dahulu. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Alhamdulillah. Baik, so far macam mana? Okey. Kalau okey, sekarang ni saya nak ajak sahabat-sahabat. Tadi kita dah lihat dari segi pelajaran satu persatu kita bedah hukum-hukumnya. Jom kita baca sama-sama daripada ayat 24 hingga ayat 31. Tapi sebelum itu, sahabat-sahabat saya nak ajak, jom kita tekan button share dahulu seorang sekali dan kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Boleh? Kalau boleh, kita akan baca bersama-sama dan selepas kita baca nanti saya nak bantu teman-teman yang nak belajar mengaji daripada awal bagaimana untuk mendapatkan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid dan apalagi keistimewaan yang kami berikan kepada ahli cepat Quran. Kita baca dahulu daripada kiraan 1, 2, 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah, diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan buat ruangan kali ini. Jadi bagi teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa insya-Allah janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center pada jam 7 pagi
3 petang dan juga jam 10 malam. Baik, sebelum seperti mana yang saya janjikan tadi ya, bagi teman-teman yang nak mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid, insya-Allah kami ada 2 buah buku untuk diberikan kepada mereka yang nak belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid secara tersusun dan sistematik. Kita akan berikan bukan saja 2 buah buku ini, tetapi teman-teman yang menjadi ahli cepat Quran akan diberikan rakaman penuh kedua-dua buah buku itu. Kita ada hampir 200 rakaman video yang akan dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Dan selain daripada itu, sahabat-sahabat akan dimasukkan dalam satu grup Telegram jika ada soalan untuk ditanya dan sebagainya. Dan mereka yang nak jadi ahli Cepat Quran, kita berikan 3 bonus tambahan, iaitu yang pertamanya, sahabat-sahabat akan diberikan nota ringkasan asas tajwid. Itu dalam bentuk e-book. Yang 2 buah buku ini kita akan hantar ke rumah dalam bentuk buku yang fizikal. Dan bonus yang kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk daripada muka surat pertama Al-Quran dari surah Fatihah sehinggalah bacaan surah An-Nas, insya-Allah akan diberikan daripada masa ke masa. Di situ ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan 200 rakaman buku asas dan tajwid, mereka yang menjadi ahli akan mendapat 800 video pelajaran, insya-Allah, yang akan diberikan daripada masa ke masa. Dan bonus yang ketiga, sahabat-sahabat akan mendapat waktu konsultasi dengan kami. InsyaAllah kita boleh buat video call dan sebagainya untuk kita memperbaiki dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi, pada mereka yang nak mendapatkan kesemuanya yang saya nyatakan tadi, ada 2 cara. Cara yang pertama, sahabat-sahabat boleh terus buat pendaftaran untuk menjadi ahli cepat Quran di www.cepatquran.com. Boleh terus pergi ke website ini ya, cepatquran.com, cepatquran.com. Ataupun teman-teman boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen ya, siapa yang nak sekarang, komen di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah admin kami akan balas dengan secepat mungkin. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, macam mana, apa syarat-syarat nak jadi ahli ini? Saya selalu ingatkan, syarat-syaratnya mestilah yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, sahabat-sahabat mestilah ikhlas benar-benar ingin mencari redha Allah melalui pengajian Al-Quran. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita kenakan yuran lifetime. Tidak ada yuran bulanan. Kita tak kenakan yuran setiap bulan dan tidak ada yuran setiap tahun. Yuran keahlian untuk join jadi ahli cepat Quran hanyalah sekali seumur hidup. Jadi, mungkin ada di kalangan kita yang dah jadi ahli, mungkin kalau boleh saya tahu ya, ada tak yang bersama dengan kita ini yang dah jadi ahli ataupun yang belum lagi jadi ahli, insya-Allah, dan berhajat nak dapatkan kesemua yang saya nyatakan tadi, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Jadi itulah sahaja yuran keahlian dia sehingga saat ini ya. Sehingga saat ini kita belum lagi revise yuran keahliannya, hanyalah RM250 sahaja. Bukan sebulan, bukan setahun, tetapi sepanjang hidup sahabat-sahabat. Selagi mana kita hidup di atas muka bumi ini, jadi itulah yuran keahliannya. Jadi sahabat-sahabat yang belum lagi menjadi ahli, yuran keahlian hanyalah RM250 buat masa ini. Dan sahabat-sahabat akan mendapat kesemuanya keistimewaan yang saya nyatakan tadi. Jadi yang belum lagi menjadi ahli, apa tunggu lagi? Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda mendaftar. Nanti admin kami akan reply, akan bagi link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link WhatsApp dan kami akan guide daripada situ bagaimana untuk mendaftar. Dan bagi teman-teman yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, insya-Allah boleh jumpa kita esok hari. Serta kita nak bagi satu lagi berita gembira. Apa dia? Bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju Kuala Lumpur, insya-Allah di pusat pengajian kita Fatihah Learning Center ini, kita nak berikan pengajian 1 bulan secara percuma. Bagi mereka yang nak mengaji Al-Quran di pusat pengajian kita, kita datang belajar, insya-Allah. Tak ada yuran pendaftaran, tidak ada yuran pengajian. Datang belajar selama sebulan, insya-Allah. Jika sahabat-sahabat berpuas hati dan nak teruskan pelajaran, dialu-alukan. Jika tidak pun tidak ada paksaan. Jadi ini alamatnya. Tapi sebelum datang, pastikan sahabat-sahabat WhatsApp kami dahulu kerana tempat adalah terhad. Ini nombornya 011162179797. Jadi yang mana yang duduk dekat dengan Kuala Lumpur, don't miss this opportunity. Jangan lepaskan peluang ini. Grab this opportunity. Datang belajar selama sebulan free of charge. Tidak ada yuran pengajian. Dan sekali lagi, yang duduk jauh daripada Kuala Lumpur, jangan lupa komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah. InsyaAllah admin kami akan bantu anda mendaftar secepat mungkin.
ataupun boleh terus pergi ke website www.cepatquran.com untuk melakukan pendaftaran dan proses-proses daripada situ. InsyaAllah kami akan bantu bagaimana untuk kami kirimkan buku tersebut ke rumah dan bagaimana untuk mendapatkan akses pengajian. InsyaAllah kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Dan sebelum saya berakhir, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang berhajat nak jadi ahli cepat Quran digalakkan untuk menonton untuk mengetahui apakah kaedah dan pendekatan yang akan digunakan dalam proses kita belajar balik daripada asas dan hukum-hukum tajwid tersebut. Jadi insyaAllah kita berjumpa esok hari. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan silap itu adalah dari kelemahan hamba Allah ini. Jadi saya akhiri dengan aquli qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.